Sorotan terkini Berita 757. Kerajaan diharap akan memastikan undang-undang yang diputuskan dalam pembentangan rang undang-undang Warga Emas di Parlimen nanti bukan sekadar simbolik. Ahli Majlis Penasihat Warga Emas Tan Sri Lee Lam Tai berkata, sebaliknya undang-undang itu benar-benar berkesan dalam meningkatkan kualiti hidup, maruah, kebebasan dan kesejahteraan warga emas di seluruh negara. Menurut Lam Tai, justru pembentangan rang undang-undang ini pada sesi Parlimen akan datang merupakan satu langkah yang tepat pada masanya dan penting ketika Malaysia bergerak ke arah menjadi negara yang semakin tua. Dalam pada itu, beliau turut berpandangan bilangan warga emas di negara ini meningkat dengan pesat dengan jangka hayat yang lebih panjang. Katanya, maka perlu ada tanggungjawab yang lebih besar untuk memastikan populasi warga emas dilindungi, dihormati dan dapat menjalani hidup dengan bermaruah, selamat dan dijaga dengan sewajarnya. Sementara itu, Pelumba Muda Negara Hakim Danish Ramli menamatkan penantian 10 tahun Malaysia untuk melihat jalur gemilang berkibar megah di pentas Moto3 apabila bangkit mencipta kemenangan sensasi dalam perlumbaan Grand Prix GP Czech di Litar Brno pada Ahad. Apa yang menjadikan kemenangan sulung musim ini lebih istimewa adalah cara hakim bangkit daripada hukuman yang diterimanya selepas sesi kelayakan. Pelumba negara itu sebenarnya mencuri perhatian apabila meraih petak kedua untuk perlumbaan selepas mempamerkan kelajuan kompetitif sepanjang hujung minggu di Brno pada Sabtu. Namun, penalti dikenakan kerana memperlahankan jenteranya di salah satu sektor ketika sesi kelayakan kedua Q2 sekaligus menyebabkan beliau terpaksa bermula dari petak ke-14. Situasi itu tidak mematahkan semangat hakim yang tampil dengan aksi agresif dan penuh keyakinan sepanjang perlumbaan sebelum akhirnya muncul pemenang. Dalam perkembangan luar negara, Kerajaan Wilayah Jakarta menawarkan tiket masuk percuma ke semua pusat tarikan pelancongan yang dikendalikan oleh bandaraya itu serta pengangkutan awam pada Isnin 27 dan 28 Jun ini kepada rakyat negara Indonesia. Gubernur Jakarta Pramono Anung berkata, kemasukan percuma itu bukan sahaja membabitkan kawasan rekreasi Ancol, malah turut merangkumi Zuragunan serta muzium dan pengangkutan awam yang seperti MRT Jakarta, Transjakarta dan LRT Jakarta. Menurutnya, selain Ancol dan Zuragunan, antara tarikan lain yang diuruskan oleh Kerajaan Wilayah Jakarta termasuk Monumen Nasional Monas, Muzium Sejarah Jakarta, Muzium Taman Prasasti, Muzium MH Tamrin dan Muzium Johang 45. Malah tambahnya turut termasuk ialah Muzium Seni Halus dan Seramik, Muzium Wayang, Muzium Tekstil, Muzium Bahari, Muzium Betawi, Rumah Si Pitung dan Taman Benyamin Sueb. Sementara itu, pengurusan Zuragunan sempena ulang tahun ke-499 Jakarta menganjurkan kuis interaktif dengan hadiah yang boleh disertai pengunjung sepanjang tempoh sambutan ulang tahun berkenaan.